Hai, bertemu lagi kita dalam kisah-kisah seram di episod yang kedua di UK Perdana. Kisah ini adalah sebuah kisah daripada pengalaman yang pernah aku alami. Ketika tu aku bekerja sebagai pengawal keselamatan untuk menjaga sebuah apartmen di UK Perdana. Lebih kurang dalam 10 tahun yang lepas. Masa tu aku jaga adalah sebuah apartmen kosong. Sebenarnya apartmen ni dah lama ditinggalkan, dia terbengkalai. Tapi setelah lama ditinggalkan, akhirnya pihak pemaju mengambil alih untuk membangunkan semula apartmen ni. Dan lama kelamaan apartmen ni siap sepenuhnya. Tapi masih belum ada lagi orang yang tinggal di apartmen tersebut. Jadi pada masa tu aku sebagai ketua pengawal, boleh dikatakan sebagai supervisor lah di apartmen tu. Aku bekerja pada belah malam. Siang pun sebenarnya aku jaga juga. Kalau ada apa-apa yang terjadi di apartmen tu, maka akulah yang akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di tempat kerja aku tu. Jadi nak dikisahkan tentang cerita-cerita seram yang mengganggu diriku dan mengganggu pengawal-pengawal keselamatan yang lain, iaitu pekerja-pekerja di bawahku. Kisah yang pernah terjadi pada diriku apabila aku menjaga apartmen tersebut. Aku tak mau bagi tahu nama apartmen tu. Cuma aku ceritakan apartmen tu terletaknya di UK Perdana. Di belakang apartmen tu dahulunya adalah hutan. Hutan tebal jugalah hutan tu. Sekarang di belakang apartmen tu dah dijadikan tanah perkuburan Islam UK Perdana. Jadi kalau anda nak tahu apa yang terjadi kepada diriku, adalah sebuah gangguan. Gangguan ni berlaku apabila aku mula bekerja di apartmen tu pada waktu malam. Biasanya kejadian ni berlaku lebih kurang dalam 12 ke atas. Aku ni bukanlah seorang yang berani sangat, tapi boleh dikatakan berani juga. Jadi aku suka duduk dekat pos yang belakang. Pos belakang tu dia memang jalan mati, memang tak ada jalan yang boleh tembus. Sebab pada masa tu jalan tu ditutup. Jadi untuk keselamatan tu aku kena jaga jalan pos belakang tu, takut nanti ada orang yang masuk. Pasal dekat atas tu kerap berlaku kecurian kabel, curi kabel. Lepas tu kabel untuk penghadang elektrik kilat tu. Jadi aku kena jagalah benda-benda tu. Jadi aku pun stay lah dekat pos belakang tu. Pos belakang tu dia tak ada dinding, dia cuma ada bumbung dan ada kursi batu tau sekelilingnya.
Tapi kuat aku kadang-kadang memang aku akan duduk dekat pos tu. Kadang-kadang aku akan duduk bawah tangga. Sebab bawah tangga tu dia ada macam satu kursi lah, kursi malas. Masa tu kursi ni diorang buat tempat tinggal tu, di kursi tu untuk diorang baring tidur lah. Jadi aku pun suka duduk juga dekat kursi tu untuk nak merehatkan badan kan. Jadi aku pun stay dekat kursi tu. Jadi pada satu malam tu, masa aku tengah stay dekat kursi tu, tiba-tiba masa aku tengah duduk tu, tiba-tiba aku terdengar macam bunyi orang baling batu tau. Batu. Tapi batu tu dia batu yang halus, warna putih, kecil-kecil tau batu dia. Jadi bila batu tu jatuh kan, dia baling, dia jatuh, batu tu akan bunyi. Batu tu akan bunyi macam tu. Jadi benda-benda tu aku sangkakan mungkin burung bawa ke, mungkin tak ada apa-apa, angin tiup ke, kan batu daripada bangunan ni ke. Jadi tak kisahlah benda tu. Jadi aku buat tak tahulah. Jadi aku pun cuba beralih tempat. Aku duduk dekat pos. Bila aku duduk kat pos tu ada bubur. Jadi bila aku duduk kat situ, jadi aku sekali lagi seperti ada yang sedang membaling batu tersebut. Bila batu tu jatuh dekat bubur tu, mestilah akan kedengaran bunyi macam hujan, tahu hujan renyai-renyai. Jatuh. Bila dia jatuh dekat lantai tu, bunyi dia macam tegak di rumah aku bila aku cerita. Walaupun kisah tu dah lama kan, tapi pengalaman yang aku alami ni ada satu pengalaman misteri. Bila waktu tu jatuh, jadi aku tengoklah benda apa yang jatuh. Tu yang aku tahu batu tu. Pasal apa bila aku tengok batu ni warna putih, dia macam batu kapur tau. Macam batu kapur. Biasa batu ni orang tabur dekat atas atas kubur lah, atau kubur. Kalau orang akan tabur atas kubur, ataupun orang akan buat batu tu jadikan batu nisan, kapur, macam tu lah. Tapi sebenarnya batu tu tak ada pun dekat kawasan tu. Tak ada. Pasal belakang tu adalah hutan tu. Hutan ni pokok-pokok yang besar-besar, macam mana nak ada batu-batu halus macam tu? Mustahil lah kan. Tapi dekat belakang tu memang ada satu rumah lah, rumah kongsi tapi rumah tu memang dah kosong lah, memang tak ada orang tinggal lagi lah. Pasal selalu diganggu diganggu oleh pihak berkuasa, polis. Jadi diorang ni takut. Jadi diorang dah tak duduk situ. Pasal masa tu pemaju pun dah tak benarkan duduk di kawasan tu. Pemaju so duduk di pintu pagar hadapan, iaitu pos pertama. Pos pertama. Jadi memang kat depan tu memang banyak lah rumah-rumah kongsi. Aku pun ada rumah juga kat depan tu, rumah kongsi. Aku beli dengan harga RM50 je. Kalau aku rasa aku nak lepak situ, aku lepak lah. Tidak aku balik rumah lah. Pasal rumah aku tak jauh dari situ, sebelah. Aku pun duduk apartmen kat situ juga. Jadi bila kejadian tu sering berlaku tau, pada diri aku sering berlaku. Tapi lama kelamaan aku rasa macam perkara jadi satu kebiasaan pada diri aku. Jadi aku malah nak berfikir sangat benda tu. Walaupun aku tahu memang kawasan tu memang adalah dulunya memang adalah satu kawasan hutan dan memang tak diduki oleh sesiapa. Jadi tempat tu memang agak keras. Pasal diceritakan oleh kongsi memang dia kata kat belakang tu ada langsui yang selalu mengganggu. Tapi langsui ni bahaya tau. Langsui ni yang kongsi ni cerita dengan aku, langsui ni dia boleh bunuh orang. Jadi aku pun rasa takut juga lah. Kalau aku dah duduk seorang kan, mana dah tahu tiba-tiba malam tidak berbau. Tapi macam mana pun aku tetap bekerja pada masa tu. Aku kata aku niat datang nak bekerja, bukan aku nak buat benda-benda lain. Cuma aku datang nak bekerja. Jadi itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua, aku kalau masuk kerja aku masuk kerja pukul 6 lebih. Start kerja pukul 7. Jadi bila aku masuk kerja tu, aku stay kat pos depan dulu, aku buat laporan apa semua. Jadi masuk pukul 7 aku akan meronda kawasan apartmen tersebut. Aku akan
kunci setiap pintu-pintu rumah aku akan kunci. Pintu tangga, pintu lift, semua aku akan cek dan aku akan kunci. Ada satu kawasan ni, dekat kawasan Blok B, kalau silap aku, kawasan Blok B, yang benda yang berlaku ni adalah di pintu lift tau, pintu untuk apa kalau lift dia rosak, dia ada satu pintu tau, pintu tu untuk adjust. Kalau ni ada masalah teknikal dekat lift tersebut, dia akan buka pintu tu dan akan cek dekat kawasan teknikal tersebut. Jadi bilik macam bilik lah, bilik kecil. Tapi bilik tu dia bila aku masuk kerja, aku akan tutup pintu pintu bilik lift tu. Bila aku tutup pintu lift tu, jadi aku akan meronda lah. Masuk pukul 12 malam, aku akan ronda lagi tau. Aku akan, dalam masa tu memang tak ada lampu memang tak menyala. Jadi aku akan bawa satu torchlight. Sorry ya, ada masalah teknikal sikit. Aku akan bawa satu torchlight. Aku akan suruh, kadang-kadang tu bila aku dengar macam bunyi, aku akan matikan torchlight aku dan aku akan jalan dalam kegelapan tu. Memanglah perasaan takut tu ada, tapi pasal aku bekerja kan. Kalau aku gunakan cahaya lampu, kalaulah yang aku dengar tu adalah pencuri, tentu pencuri itu akan lari. Jadi untuk nak merangkap pencuri tersebut, aku terpaksa untuk berjalan dalam kegelapan. Tapi bila aku sampai dekat pintu lift tu, aku sangat terkejut tau. Pasal bila aku sampai situ, aku akan tengok pintu lift tu akan terbuka. Padahal aku dah selak, aku dah kunci semua dah. Memang komplit dah kunci, dah selak semua. Tapi setiap kali aku ronda di kawasan tu, benda ni berlaku apabila pukul 12 malam. Pukul 1, pukul 2 dia tak jadi dah. Pukul 12. Jadi aku akan kunci pintu lift tu. Satu hari tu aku bertanya lah dengan penduduk yang tu kongsi yang tinggal dekat situ. Aku tanya dia, kau tahu tak cerita-cerita pasal kawasan ni dekat pintu lift tu? Dia kata pintu lift blok mana bang? Pintu lift blok B, kalau tak salah aku lah. Dia kata dulu masa tu kongsi ramai tinggal kat sini tau. Kongsi ada yang tinggal dekat atas, dekat blok-blok ni lah. Banyak yang tinggal. Masa tu memang rumah kosong, memang sedang dibangunkan rumah, tapi dah siap tapi belum habis siap. Jadi kongsi-kongsi ni akan tinggal dekat lot-lot rumah tersebut. Dan dia ada 2 blok. Maksud aku ada 2 blok je apartmen tu. Jadi bila aku tanyakan tentang keadaan yang terjadi dekat pintu lift tu, aku cerita dengan dia pasal aku selalu jumpa pintu ni akan terbuka pada tiap-tiap pukul 12 malam. Jadi dia cakap aku, dulu masa time kursi tengah ramai, masa tu tengah baiki bangunan ni, masa tu pernah terjadi satu kes lah. Kes tu terjadi apabila pasukan rela immigration datang masuk kat tempat tu untuk nak tangkap parti masa tu, pendatang asing tanpa izin. Jadi pada masa tu ada seorang perempuan tau. Perempuan ni dia dah sarap mengandung. Jadi perempuan kalau dah mengandung macam ni nak lari, betul tak? Dia kosong, dia memang tak ada IC. Dia tak ada nak lari. Jadi suami dia ni disimpan dalam pintu lift tu. Disimpan dalam pintu lift tu. Jadi suami dia pun dapat lagi masuk hutan apa semua. Jadi pun dia tak dapat tangkap. Tapi yang peliknya masa tu rela tak buka pun pintu lift tu tau. Pasal mungkin rela syak, mungkin tak ada apa-apa pasal ni pintu lift. Tak mungkin lah ada orang yang duduk dalam pintu lift tu. Jadi bila rela dah balik apa semua, keesokan harinya suami dia terlupa tau nak buka pintu tu. Tepat dah pukul 12 tengah hari, dia masuk tu pukul 12 malam.
Tapi pukul 12 tengah hari tu, suami dia pergi buka. Gua teringat yang isteri dia duduk dalam bilik tu. Apakah isteri dia selamat ataupun isteri dia dah dibawa oleh pihak dia lah pihak apa, rela pada masa tu. Jadi bila suami dia buka pintu dia, alangkah terkejutnya dia apabila dia tengok isteri dia dah mati lemas dalam tu, dah kaku, mati diri, kaku. Jadi kau tahu sendiri lah, bila orang di Indonesia kan, bila orang kosong ni, mati pendatang asing ni, bila dia mati, dia nak tanam kat mana? Betul tak? Jadi dia tanam dekat kawasan-kawasan tu je lah. Dia takkan tanam dekat tanah kuburannya, dia akan tanam di kawasan-kawasan tu. Nak tanam di tapak kuburan, dia bukan ada isi. Jadi dia akan tanam di belakang tu. Pasal apa? Bila aku tanya dia tanam kat mana, aku tanya pada kongsi tu. Jadi orang kongsi tu dia cakap apa, dia tak nampak pun jenazah tu dia bawa keluar. Tak tahu dia macam tu je, tak ada siapa pun yang buka mulut cerita dia. Jadi baru aku tahu kenapa pintu lift tu selalu terbuka. Mungkin inilah salah satu sebabnya pintu lift tu akan terbuka. Jadi kisah yang ketiga yang berlaku dekat situ, pada satu hari tu aku ada pekerja baru. Tapi pekerja baru aku ni bukan orang muda. Pekerja baru aku ni orang dah tua, lebih kurang dalam 50-an umur dia pada masa tu. Aku masa tu baru 20 lebih. Jadi aku arahkan lah pakcik tu aku bagi gelaran sebagai Abu lah, Pakcik Abu kan. Pakcik Abu ni aku cakap dengan dia, pakcik stay je kat depan ni, pakcik tak payah pergi belakang. Kalau pakcik nak ronda-ronda tu awal-awal ni, pergilah ronda. Tapi pakcik ni dia degil lah. Dia degil. Masa tu aku tengah duduk kat belakang tu, masa tu jam lebih kurang dalam pukul 12 lebih tau. Pukul 12 lebih tak silap aku, pukul 1, pukul 12 lebih. Tiba pakcik ni datang tau. Dia datang, dia cakap dengan aku, bos, saya nak jaga belakang ni boleh? Aku bila orang cakap nak jaga belakang ni, memang aku cek peluang lah. Aku cakap, boleh lah pakcik, kalau pakcik nak jaga belakang ni. Tapi belakang ni yang boleh jaga seorang je. Pasal kat depan tu mesti kena standby 2 orang. Pasal seorang akan pergi runner untuk ronda, seorang lagi akan stay dekat pintu palang ni, dekat pintu ni lah, pintu masuk ni. Jadi pakcik tu kata, okey lah. Sebelum aku gerak tu, aku cakap dengan pakcik ni, pakcik boleh ke jaga? Dia kata, boleh. Kenapa? Dia tanya. Tak ada apa-apa pakcik, saya memang setiap malam saya akan jaga sini. Kalau pakcik nak pergi ke depan, pukul 4 pagi pakcik pergi ke depan. Pukul 4 pagi dah lain-lain clear lah. Pakcik boleh pergi depan lah. Nak tidur ke nak apa ke, boleh pergi lah depan. Jadi pakcik tu kata, okey lah. Jadi aku kalau aku nak balik ke depan, aku takkan balik ikut jalan raya tau. Aku mesti ikut dekat kawasan blok. Dah berapa buka? Aku akan peace ibu buat. Aku akan ikut blok pintu-pintu tu, pasal aku nak check pintu-pintu tu semula. Jadi masa aku tengah jalan tu nak pergi ke, masa tu baru blok yang paling hujung tau. Betul-betul kat tepi pos yang nombor 2 tu. Jadi masa aku tengah jalan tu, aku dengar belakang aku macam ada orang ikut aku belakang tau. Tapi orang ni ikut, dia jalan, dia bukan jalan macam melangkah tau, tapi dia jalan macam mengeset tau. Dia mengeset dia punya badan dia. Dia mengeset tau. Macam tu. Jadi aku dengar tu, aku pasang telinga, aku dengar betul-betul. Dan aku pun perlahan-lahan aku pusing tau, laju aku pusing ke belakang. Tapi aku tengok memang tak ada apa-apa. Jadi aku pun cakap, pakcik ni saja nak main-main dengan aku ni. Jadi aku pergi patah balik. Aku patah balik, aku tanya pakcik tu, pakcik ada ikut saya ke tadi? Tak ada. Kenapa? Tak ada apa-apa pakcik. Tak apa, pakcik stay je lah sini. Jadi aku pun teruskan perjalanan aku. Anak-anak aku ganggu, dia nak suruh buat susu dia tu. Dia baru bangun tidur, dia mamai. Jadi aku pun teruskan perjalanan. Tapi kali ni aku rasa memang macam ada sesuatu benda yang mencabar aku. Jadi aku nak elakkan
diri aku, jadi aku pun terpaksa lah ikut jalan raya. Pasal jalan raya tu okey lah sikit kan. Pasal bangunan ni kau bayangkan lah, di kanan bangunan pintu-pintu, kau duduk tengah-tengah tu dalam kegelapan yang tak ada lampu kan. Jadi aku pun diam lah. Jadi aku pun ikut jalan raya tu sampailah ke depan. Bila sampai depan tu aku stay relax tak, sebelum sampai ke depan tu aku berhenti dekat blok B tu tau. Blok B tu dia macam ada satu kawasan pemandangan boleh pandang ke hutan kan. Boleh pandang, tapi yang kawasan blok B tu pemandangan dia memang agak tegang. Pokok-pokok memang memang dah dipotong pokok-pokok, tapi separuh lah. Tapi yang belakang tu memang pokok-pokok hutan, pokok-pokok besar-besar yang tebal-tebal. Jadi masa tu pukul 2 pagi. Masa tu tak salah aku pukul 2 pagi tau. 2 pagi tadi yalah pukul 2 pagi. Bila aku tengok dekat hutan tu, aku nampak macam ada macam ada api tau. Api yang besar, yang marak besar api. Macam ada satu pesta keramaian tau. Nak kata ada orang asli, tak mungkin lah. Jadi aku pun cepat-cepat pergi kat depan. Aku panggil, ada 2 orang pakcik lagi kat depan tu. Cakap, pakcik, mari ikut saya sekejap. Ada apa? Tadi saya nampak dekat dalam hutan tu, saya nampak ada api. Kau betul ke bah? Betul. Jadi pakcik tu pergi lah. Pergi ikut aku. Sekali benda tu dah tak ada dah. Api tu dah tak ada. Kata, mana ada bah? Kau tipu bah. Alah, kau kalau cerita ada hantu dah apa semua, aku tak percaya lah, dia kata. Okey, tak apa. Nanti bila dah terkena dekat batang hidung sendiri, baru tahu. Tu yang aku cakap kat dia, kat pakcik tu. Jadi aku pun pergi depan. Aku tengah duduk, aku rasa baru 10 minit aku duduk depan Sekarang aku nampak pakcik tu berlari tau. Pakcik yang jaga pos belakang tu, dia berlari tau. Berlari laju. Lari sampai depan berpeluh-peluh. Lepas tu dia pun terus masuk duduk cek nafas. Aku tanya dia, pakcik, kenapa datang sini? Tadi kata nak duduk belakang. Oh, pakcik dah harga air lah, nak minum air. Tak apalah, pakcik minum air. Yang pakcik lagi kenapa? Tak ada jalan ke nak minum air? Dia kan lagi dah harga kan. Jadi pakcik tu tak apalah, dia diam lah, tak cakap apa. Lepas tu dia minum air. Tak aku cakap, lepas minum ni pakcik pergi belakang balik lah. Pasal saya kalau dah datang ke depan, saya dah malas nak pergi belakang lah. Lepas tu pakcik tu pun cakap, pakcik nak tengok TV lah, nak tengok TV boleh? Kenapa tak nak jaga belakang pakcik? Tak apalah, dia kata. Pakcik tak nak jaga belakang lah. Tapi kalau daripada wajah pakcik tu aku tengok memang pakcik ni ada pengalaman lah. Dia baru jumpa satu pengalaman. Aku rasa pengalaman yang jumpa tu mungkin yang seperti ada orang baling batu tu, batu halus tu. Batu halus tu memang kalau korang sendiri alami memang korang akan rasa ada makhluk halus yang sedang mengganggu korang lah. Pasal apa tau, bila aku duduk je kat belakang tu, bila kejadian batu tu terjadi, mesti tengkuk aku akan bergemang tau. Memang aku akan rasa takut, seram. Tapi bila aku rasa seram, takut, aku akan bakar sebatang rokok dan aku akan zikir-zikir ataupun aku akan baca-baca ayat suci Quran, dan lama benda tu hilang sampailah pagi. Jadi satu hari tu aku ajak pakcik 2 orang ni ronda. Yang pakcik yang malam tu, yang baru masuk tu, dia berhenti tau. Dia kerja sehari je dengan aku. Besok tu dia berhenti lah. Dia tak mau kerja dah. Dia kata pakcik tak biasa tempat ni, pakcik tak nak kerja lah. Dia kata nak berhenti. Tak apa, gaji tu kau burn dia lah, dia kata. Kenapa pakcik dah nak berhenti? Sedangkan gaji ditawarkan mahal pada masa tu. Tapi pakcik tu kata dia tak sesuai dengan tempat tu. Mungkin ada persoalan ataupun yang tersimpan dalam pemikiran dalam pengalaman pakcik itu sendiri, tapi dia tak mau kongsikan dengan kami semua. Jadi pengalaman yang aku ada ni aku kongsikan dengan anda semua. Jadi aku pun bawa pakcik yang 2 orang ni. Masa tu aku cakap biar je pintu depan tu dah pukul 2 pagi ni, tak ada siapa pun nak masuk kan. Jadi aku membawa, aku tunggu dekat blok B tu. Aku cakap dia kata stay kat sini sekejap pakcik. Pakcik cakap saya tipu. Sebab pakcik tengok pintu lift tu terbuka. Macam mana pintu lift boleh terbuka? Sedangkan pintu lift ni masuk je saya dah tutup. Tapi macam mana pintu lift terbuka? Kalau terbuka, tertutup je lah. Pakcik pergi tutup. Dia pun tutup pintu lift. Elok dia datang je kan, betul-betul
Memang sangkaan aku memang pukul 2 pagi akan nampak apa longgokan api tu yang marak tu, yang dekat tengah-tengah hutan tu. Jadi pada hari tu memang alhamdulillah lah, memang benda tu nampak memang ada lah. Jadi pakcik tu tengok betul-betul, dia kata, betul lah apa benda tu bang, itu polong tu. Tahu pakcik tu cakap apa, itu polong dia tu kan. Jadi aku cakap, sekarang pakcik tak percaya ke tak percaya dengan saya? Sekarang ni bang, apa yang aku cakap semua aku percaya. Pasal apa? Aku sendiri tak berani nak ronda dalam tu. Kau tahu? Pasal tempat ni keras. Kau ada dengar tak bunyi macam bunyi orang tak pempah barang daripada atas? Cakap tu biasa macam ni. Tapi siagat yang pempah barang tu mungkin blok depan ni lah. Tapi takkan dah dia empah barang, semua fikirlah. Kalau dia empah barang takkan orang-orang lain tak marah. Betul tak kan? Tapi masalahnya bila kita tanya orang rumah depan tu, diorang tak cakap pun diorang dengar punya empah barang. Yang dengar ni hanya kita je kat kawasan ni je. Itulah problem yang berlaku dekat tempat kerja aku. Aku ada lagi kisah seram di UK Perdana juga. Tapi aku akan masukkan dalam episod yang ketiga. Kalau anda suka dengan cerita-cerita aku, anda subscribe, komen dan like video aku ni supaya aku akan supaya anda akan dapat cerita-cerita yang baru daripada aku. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih kerana menonton dan selamat sejahtera dan salam ma'al hijrah. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui diri anda. Bye.